Dalam dunia ini paling-paling kurang ada 4 jenis lautan. Tetapi kita mungkin perasan satu jenis lautan sahaja, iaitu lautan air. Selain daripada lautan air, ada 3 lagi jenis lautan. Yang pertamanya lautan tanah-tanah. Seekor cacing, dia duduk di dalam tanah, dia tidak perasan sebenarnya dia sedang berada di dalam lautan tanah. Cacing tu sebenarnya dia sedang berenang-renang, sedang terapung-apung dalam lautan tanah. Di atas sikit daripada lautan tanah, yang ringan sikit ialah lautan air. Lautan jenis ini kita biasa tahulah, laut yang biasa kita sebut sebagai laut tu. Di dalam lautan air ini ada makhluk-makhluk Allah, sama ada yang merayap di dasarnya ataupun yang terbang. Terbang di dalam air yang kita sebut sebagai berenang. Jadi ikan dia berenang-renang dalam satu lautan yang dinamakan lautan air. Atas lagi daripada lautan air ini ada manusia, burung-burung dan haiwan-haiwan merayap. Manusia, burung-burung dan haiwan merayap ini berada di dalam lautan juga, tapi kita tak perasan. Sebenarnya kita sedang berada dalam satu lautan, tidak lain iaitu lautan udara. Sebenarnya kita sedang bergerak dalam lautan udara. Dan atas daripada kita lagi ada satu lagi lautan, yang mana di dalamnya ada debu-debu yang terapung-apung, dan juga tempat pergerakan para malaikat, iaitu lautan angkasa lepas. Di sana tidak ada udara. Jadi ada 4 jenis lautan yang dekat dengan kita. Cuma kita perasan satu saja, iaitu lautan air. Paling bawah sekali sebab dia paling berat, dinamakan lautan tanah-tanah yang kita panggil sebagai bumi. Atas sikit daripada dia, ringan sikit, lautan air. Atas lagi daripada lautan air, yang lebih ringan lagi daripada air, iaitu lautan udara, yang mana kita sedang berada di dalamnya. Dan atas daripada kita, yang lebih ringan lagi ialah lautan angkasa, lautan angkasa lepas yang tidak ada udara. Jadi baru hari inilah yang kita perasan bahawa sebenarnya yang hampir dengan kita ini ada 4 jenis lautan. Sedangkan selama hari ini kita sangka ada satu jenis lautan saja, iaitu lautan air. Jadi dari mana kita dapat ilmu ni? Daripada pembelajaran. Di sinilah nak dikatakan kepentingan ilmu. Kalau tidak belajar, kita tak dapat. Kita pun tak perasan yang kita sedang berada dalam lautan air. Kalau kita tak belajar ilmu-ilmu agama, kita pun tak perasan sama ada ibadah yang kita buat ni betul ke ataupun salah. Bila datang belajar, baru kita dapat perasan, baru kita dapat detect di mana yang tak berapa sempurna. Jadi kata Imam Al-Ghazali, manusia ni ada 4 jenis tingkat. Tingkat yang pertama, jenis yang malas sekali. Mereka ni seumpama bergerak di atas darat saja. Dia nak bergerak di atas laut, dia tak berani, sebab dia tahu dah tenggelam. Jenis yang kedua, jenis yang ringan sikit, yang rajin sikit menuntut ilmu, yang rajin bertanya, rajin belajar. Dia boleh buat sampan dan dia boleh terapung-apung di atas laut. Ini jenis yang lebih bagus daripada jenis yang pertama. Jenis yang ketiga, lagi bagus, lagi rajin. Dia rajin belajar, rajin beramal, sampaikan dia ini seolah-olah boleh berjalan di atas air. Itu lagi bagus. Dan jenis yang keempat, lagi bagus lagi rajin, lagi kuat amalan. Dia seolah-olah boleh terbang di udara sebagaimana burung-burung. Ini 4 jenis manusia pada pandangan Imam Ghazali. Jadi kita nak jadi yang jenis yang macam mana, kita boleh pilih lah. Kalau kita rajin, maksud dia kita banyak ilmu lah. Itu cerita dia. Bukan maksud dia rajin boleh terbang, tak. Nak cerita banyak ilmu. Kalau kita ni jenis berat nak belajar, malas nak belajar, malas beramal, kita akan jadi macam tanah, duduk bawah sekali. Kalau kita jenis rajin sikit, rajin belajar sikit, rajin beramal sikit lagi, kita jadi ringan, duduk di atas tanah, iaitu air, lautan air tadi. Dan kalau kita rajin lagi, rajin beramal, rajin belajar, kita akan duduk di kawasan yang atas lagi, iaitu lautan udara. Lagi rajin, duduk atas lagi, iaitu lautan angkasa. Kita pilih nak duduk lautan yang mana.
berdasarkan kerajinan kita melakukan amal ibadah dan belajar.